Ya. Yang Muhammad Raub. Ya, walaupun ada senarai nama Ahmad kena bangun yang baru boleh dipanggil ya. Terima kasih Tuan Speaker. Sebelum saya bercakap mengenai bajet 2015, izinkan saya menyampaikan sedikit rungutan rakyat Raub terhadap janji kerajaan Barisan Nasional yang tidak ditepati. Janji pertama yang belum dilaksanakan kecuali selalu dicakap besarkan ialah memindah lokasi tapak pelubusan sampah di kilometer 12 Jalan Curuh ke suatu kawasan alternatif. Tapak pelubusan ini dibina dalam tahun 1991 untuk sampah seluruh daerah Raub, yakni untuk menampung 1,000 hingga 1,200 tan sampah dan sisa-sisa sebulan. Tetapi oleh sebab fasiliti kitaran semula dan sistem pengasingan tidak beroperasi, sampah orang Raub 100,000 orang menggundung tinggi. Sisa pepejal mengeluarkan bau yang busuk dan mencemar udara serta persekitaran. Cecair yang kotor mengalir ke dalam anak sungai yang berhampiran dan masuk ke dalam sungai utama Jalan Curuh di Raub. Sejak 2007, pemimpin kerajaan berjanji untuk memindahkan lokasi tapak perlupusan sampah tetapi tidak melakukannya. Walaupun satu tapak lokasi seluas 100 ekar telah disediakan, di atas kertas sahaja rakyat gelisah melihat tidak ada kerja persediaan untuk membina tapak alternatif tersebut. Di samping membiarkan tapak yang sedia ada tidak mampu berfungsi. Janji untuk memindahkan tapak ini dilakukan sejak tahun 2007 lagi oleh mantan ahli parlimen dan mantan menteri pelancongan serta mantan menteri kerajaan tempatan dan perumahan. Pada Isnin lalu saya bersama dengan rakan-rakan lain melawat tapak tersebut untuk menyatakan solidariti bersama rakyat Curuh dan Raub yang menderita menghidu bau yang busuk serta pencemaran udara serta pencemaran air. Ini pasti meningkatkan lagi kebimbangan kerana terdedah kepada potensi ancaman terhadap kesihatan. Saya mohon kerajaan menyegerakan pemindahan lokasi perlupusan sampah dan mendahulukan menyangkal jawapan tipikal kononnya tapak yang ada seluas 48 hektar itu diurus dengan baik dan tidak menyusahkan rakyat. Bajet 2015. Inginlah saya ingatkan, bajet alternatif Pakatan Rakyat bukan disandarkan di atas buku The Colour of Inequality seperti yang dibahaskan oleh ahli yang berhormat daripada Johor Bahru. Seperti juga bajet kerajaan Barisan Nasional ini bukanlah jelmaan Blue Ocean Strategy yang sangat disukai oleh Menteri Kewangan. Sekali lagi untuk kali yang ke-18, bajet ini bajet defisit. Kita belanja lebih daripada pendapatan. Tahun ini 37 bilion. Servis hutang awam iaitu public debt servicing ialah 27 bilion. Benar, defisit bukanlah suatu yang membimbangkan jika ianya dihubungkan dengan kemampuan serta kapasiti keupayaan membayar. Hendak bayar, ekonominya kena mantap. Jadi janganlah untuk menjustifikasikan kenaikan hutang sektor awam, kita mengambil contoh ekonomi yang kuat seperti Jepun atau Singapura atau USA, kerana public debt, walaupun public debt mereka tinggi, tetapi kapasiti membayar hutang itu ada. Juga kita dengar pihak kerajaan mengulangi lagu atas rekod lama bahawa kerajaan beri 40 bilion subsidi setahun, 21 bilion untuk petrol, gas dan diesel. Hari-hari kita dengar. Kalau orang Pahang, dia orang beritahu bahasanya ialah dah meluat mendengarnya. Tetapi rakyat yang memberi 230 bilion setahun, setiap tahun bagaimana? Rakyat tidak bangkit dan ungkit, hanya menegur. Mengapa banyaknya rasuah, ketirisan, perbelanjaan atas projek mewah, barang naik, hasil pertanian kurang. Jadi yang harus bersyukur kerana kefahaman rakyat belum tinggi, cukup meninggi ialah kerajaan yang diberi 230 bilion setahun tetapi dangkal mengurus dana tersebut. Nampaknya ramai daripada pihak kerajaan tidak memahami bahawa kerajaan tidak ada wang kecuali yang dikutip daripada rakyat. Maka yang patut bersyukur ialah kerajaan yang mendapat mandat 47% daripada undi popular. Mandat itu besar tetapi ia tetap minoriti. Jadi hentilah bangkit dan ungkit mengenai subsidi kepada rakyat. Rakyat miskin dan pendapatannya rendah, barang mahal mestilah diberi subsidi. Kecuali ekonomi kita diurus dengan baik, kita tidak perlukan subsidi. Saya hendak bercakap mengenai pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Kita mendengar dasar ini sejak 1970. Hari ini hampir setengah abad.
44 tahun pencapaian yang menghampakan. Saya akan menghuraikan perkara ini sebentar lagi, tetapi izinkan saya mula dengan menyebut mengenai tanah Rizab Melayu. Tanah orang Melayu sepatutnya menjadi perjuangan asas parti yang mengaku berjuang untuk kepentingan bangsa, agama dan tanah air untuk selama-lamanya. Bolehkah orang Melayu khususnya menyandarkan harapan kepada kerajaan jika tanah milik orang Melayu pun tidak dapat dipertahankan? Melayu yang kehilangan tanah peduli apa mengenai pekikan dan laungan transformasi dan strategi Lautan Biru? Jeritlah sekuat mana pun Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, faktanya orang Melayu makin terancam. Enactment Rizab Melayu diperkenalkan pada tahun 1914 bagi mencapai matlamat untuk menjaga tanah-tanah kepunyaan Melayu agar kekal dikuasai oleh orang Melayu sepanjang zaman. Perkara 89 bracket 3 Perlembagaan Persekutuan telah menyebut tanah Rizab Melayu yang mahu dibatalkan dan dipindah hak milik perlulah digantikan dengan kawasan sama jenis, similar in character dan sama luasnya dengan kawasan yang dibatalkan. Namun realiti yang berlaku, tanah yang dibatalkan sebagai tanah Rizab Melayu tidak diganti. Kerajaan Persekutuan juga perlu dipersoalkan dalam usaha mengawal, menyelia dan mendesak kerajaan negeri bagi memastikan berlakunya pergantian tanah. Tanah Rizab Melayu adalah seluas 3 juta hektar pada tahun 1965. Sebanyak 1.3 juta hektar tanah Rizab Melayu sudah hilang dan baki yang tinggi sebanyak 1.7 juta hektar dengan penurunan sebanyak 44%. Tanah ialah bidang kuasa kerajaan negeri, maka sudah tentulah yang menyebabkan perkara Melayu kehilangan tanah ini disebabkan oleh pemimpin politik negeri, pegawai kerajaan yang lalai, dan kebelakangan ini, saya mohon maaf dan mau cerita di dalam dewan ini, keluarga diraja pun juga terlibat dalam penggadaian tanah orang Melayu. Jika semua lapisan pemimpin Melayu seperti ini, tidak boleh diharap kepada siapa lagi orang Melayu mahu meminta tolong. Baru-baru ini negara dikejutkan kenyataan bahawa pendapatan purata kita RM5,900. Saya ingin jemput menteri yang buat kenyataan tersebut singgah di pasar Minggu Bandar Raub agar penjual ikan, telur dan sayuran ada peluang membaling jualan mereka ke muka menteri. Ini penggunaan angka purata yang amat mengelirukan. Bolehkah kita faham konsep saiz keluarga Malaysia ialah 3.5 orang? Saya tidak pernah berjumpa dengan 0.5 orang. Satu orang ada. Tapi 0.5 orang mungkin hanya ada di Seri Perdana. Jika Ananda Krishnan masuk dalam dewan ini, nak bangun apa sih? Bangun. Jangan bisik-bisik. Ina cakap. Oh, itu statistik. Takkan tak pergi sekolah kot. Itu statistik. Statistik purata. Saya kan tak. Jangan cuba duduk. Purata. Takkan purata. Jika Ananda Krishnan masuk ke dalam dewan ini dan nilai kekayaannya dibahagikan dengan 222 orang ahli parlimen, maka setiap ahli parlimen sudah di atas kertas menjadi jutawan. Puluhan jutawan. 5,900 tidak ada makna kepada orang Melayu yang jurang kekayaan di antara Melayu kaya dan Melayu miskin makin meluas. Kumpulan 20% teratas pendapatan purata isi rumah ialah hampir RM11,000, manakala golongan 40% terbawah masih lagi di sekitar RM1,500. 20% teratas ini angka daripada Jabatan Statistik Negara. Tahu? 20% teratas menguasai 50% kekayaan orang Melayu, bakinya dikongsi oleh 80% orang Melayu. Perdana Menteri menyatakan 7 juta orang yang majoritinya orang Melayu layak menerima BRIM. Setiap hari kita dengar dalam televisyen menyatakan bahawa 7 juta orang layak menerima BRIM. Ini bukan sesuatu yang membanggakan. Ini mengesahkan bahawa 7 juta rakyat Malaysia miskin. Ini yang kita kena pandang daripada sudut tersebut. Pekerja dan pengusaha pertanian hendak dapat RM1,000 sebulan pun susah. Penoreh getah yang menoreh getah tanah milik orang yang dikenali sebagai NGO, noreh getah orang, bertungkus lumus untuk mendapat pendapatan boleh makan atas getah yang harganya RM1.50 sekilo. Harga kangkung pun RM2.80 sekilo. Kalau getah RM1.50 dibahagi 2 dengan tuan tanah, maka pendapatannya 75 sen sekilo. Bagaimanakah yang mendapat 75 sen sekilo ini mahu
mendapatkan pendapatan bulanan RM5,500 sebulan. Menteri Kewangan menyebut perkara permarkasaan ekonomi Bumiputera sebagai strategi keempat. Semua orang memperakui kewajipan mengkoreksi ketidakadilan masyarakat. Kita tahu, menjelang 2020, Bumiputera merupakan 70% penduduk negara ini. Setiap kali menjustifikasikan strategi permarkasaan ekonomi Melayu, ada kumpulan yang bertanya, salahkah mereka menyebut mengenai kepentingan bangsa Melayu? Jawapannya tidak salah dan tidaklah resis. Tetapi ia menjadi resis apabila keinginan untuk membaiki keadaan diiringi dengan ugutan, bangkit-membangkit menyalahkan orang lain, menaikkan semangat martial spirit untuk mencetuskan pergaduhan sesama kaum dan warga Malaysia. Ini yang menjadikan pembelaan oleh sesuatu kumpulan dan bangsa itu jadi resis apabila ia melibatkan bangsa lain. Setelah hampir 50 tahun dasar afirmatif dijalankan, masih kedengaran bahawa penguasaan efektif Bumiputera ke atas syarikat perniagaan ialah 10%. Sedangkan targetnya dari semenjak tahun 1970 ialah 30%. Kenapa masih belum tercapai? Tugas mendapatkan equity share ini disandarkan misalnya sebagai Equinas yang akan diberi peruntukan 600 juta. Masalahnya, apa pasal ekonomi orang Melayu ini tidak boleh selesai, Tuan Yang di-Pertua, ialah dua perkara. Yang pertama ialah pengkayaan orang Melayu, iaitu melalui rent seeking. Rent seeking ini kalau dalam bahasa mudahnya ialah mendapat pendapatan, memperolehi pendapatan kerana kita memiliki sesuatu perkara. By virtue of our ownership of something. Bukan melalui menghasilkan atau mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Jadi kita tengok, yang 20% tadi, Melayu 20%, yang teratas tadi bagaimanakah mereka menduduki kedudukan mereka? Yakni melalui proses rent seeking. Memiliki sesuatu perkara, misalnya KSU. Dia memiliki jawatan itu sementara waktu itu untuk membuat hay while it shines. Jadi sebab itu kita lihat pegawai-pegawai kerajaan yang tinggi kerana mereka memiliki jawatan untuk sementara waktu, apabila telah pencen boleh membeli rumah 8-9 juta ringgit. Begitu juga kita melalui rent seeking, kita harap mengayakan orang Melayu, tetapi kita telah lihat apabila sejak 1970 kita telah memberi saham banyak kepada orang Melayu. Pada hari ini mereka telah menjual saham-saham tersebut. Apa ini dasar untuk mengayakan orang Melayu gagal kerana orang tidak faham bahawa jalan yang sebetulnya untuk memperkayakan orang Melayu ialah meletakkan aset-aset yang mengayakan. Wealth creating assets itu secara langsung ke dalam tangan pengusaha ekonomi. Kalau petani misalnya bagi subsidi atau bagi bantuan terus kepada petani-petani, jangan ianya disalurkan melalui orang tengah atau intermediary atau institusi kerajaan, kerana disitulah berlakunya banyak ketirisan. Kalau kita betul-betul hendak membangunkan ekonomi orang Melayu, kerajaan mesti tegas, mesti memberi wealth creating assets itu secara langsung kepada pengusaha-pengusaha dan para aktor ekonomi. Silakan. Terima kasih, Raup. Terima kasih Tok Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan ism yang ada dalam diri Raup ini soal memperkasakan ekonomi Bumiputera. Soalan sedikit saya minta penjelasan daripada Raup. Sejauh mana suara dan ism ini sudah yang Muhammad Raup kemukakan dan bangkitkan di dalam parti DAP yang saudara Raup, YB Raup wakil. Terima kasih. Setiap hari saya buat. Melalui tulisan saya atau percakapan saya. Kalau rakan-rakan saya dalam DAP yang memperjuangkan kepentingan bangsa lain, tidak menyekat saya bersuara dan bercakap mengenai kepentingan orang Melayu. Betul? Tidak pernah. Jadi Islamnya bukan Islam ini mengenai membetulkan keadaan. Tadi baru sejak saya dengar ceramah yang mengatakan bahawa kita dalam Dewan ini kita mesti bersatu untuk menyelesaikan masalah rakyat. Jadi sekarang saya mewakili DAP, saya tetap Melayu dan tetap orang Islam bercakap mengenai kepentingan orang Melayu juga. Yang tidak berani dicakap oleh orang UMNO. Dan sikap saya ini bukan sikap sekarang ni. Masuk dalam DAP baru bercakap. Semenjak saya dalam UMNO dahulu. Saya konsisten bercakap mengenai perkara ini. Kalau tidak betul, tak boleh masuk UMNO.
Jadi begitu Tuan Pengerusi, Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa kalau kita betul-betul untuk membantu orang Melayu, the wealth creating assets itu mesti diletakkan di dalam tangan rakyat secara langsung. Jangan melalui intermediary. Inilah saya rasa kunci untuk membangkitkan dan membangunkan ekonomi orang Melayu. Kita tengok ketulisan. For example, kita lihat jawapan yang saya berikan kepada Timbalan Menteri Pertanian mengenai membasmikan atau mengurangkan peranan orang tengah. Dia menyebutkan mengenai, dalam jawapannya, dia menyebutkan mengenai pengujudan institusi. Nikmat, Fama, semua ini. Kenapakah saya fikir, kenapakah kita tidak beri bantuan secara langsung kepada para petani? Jangan melalui lagi institusi. Institusi seperti ini kerana apa? Sebab kepentingan politik akan mewarnai penyaluran bantuan daripada kerajaan. Ini penyaluran wang kerajaan inilah wang daripada kutipan rakyat. Ini bukan wang kerajaan Barisan Nasional. Begitu juga dalam di Raut sebagai contoh. Untuk bantuan daripada Kementerian Pertanian untuk menanam semula pokok-pokok durian tradisional dengan pokok durian musangking. Tetapi penyaluran bantuan itu dilakukan melalui JKK. Saya dulu orang UMNO. JKK kita tahu semua orang UMNO. Jadi dia akan pilih dulu. Orang UMNO pun tak puas hati. Sebab apa? Ketua kampung akan memilih geng dia saja. Dan manakala orang lain pun tak dapat juga. Jadi itu pasal saya menyatakan, inilah bahaya kalau kita betul-betul nak membangunkan ekonomi orang Melayu dan menyelesaikan masalah ekonomi orang Melayu, kita melakukan ianya melalui orang tengah, institusi orang tengah. Kita tidak meletakkan sumber pengkayaan itu dalam tangan orang-orang Melayu secara langsung. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad.